Jumpa lagi di channel Cikgu Suri. Pada kali ini kita masih akan membincangkan bab 3 iaitu perniagaan antarabangsa, tetapi untuk subtopik risiko syarikat multinasional. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut untuk melihat apakah risiko-risiko yang dihadapi oleh syarikat multinasional, kita lihat dahulu objektif pembelajaran pada kali ini. Objektif untuk pembelajaran pada kali ini adalah satu, menjelaskan jenis-jenis risiko yang dihadapi oleh syarikat multinasional, dan yang kedua adalah untuk mengenal pasti apakah kaedah yang boleh digunakan untuk menangani risiko-risiko tersebut. Okey para pelajar, terdapat 6 risiko yang perlu dihadapi oleh syarikat multinasional. Antaranya ialah satu, risiko ekonomi, yang kedua risiko politik, ketiga risiko kredit, keempat risiko pemilik negaraan, kelima risiko penghantaran balik modal dan dividen, dan risiko kadar pertukaran wang asing. Para pelajar sekalian, sekarang kita akan lihat risiko yang pertama iaitu risiko ekonomi. Apakah itu risiko ekonomi? Masalah utama yang sering dikaitkan dengan risiko ekonomi adalah kemelesetan ekonomi dan inflasi. Kemelesetan ekonomi berlaku apabila wang yang sedikit di pasaran wang mengejar barang yang banyak di pasaran barang. Keadaan ini akan menyebabkan permintaan terhadap keluaran dalam pasaran berkurangan dan secara tidak langsung harga terhadap keluaran akan meningkat. Manakala inflasi pula berlaku apabila wang yang banyak mengejar barang yang sedikit di pasaran barang. Ini mengakibatkan sebahagian permintaan tidak dapat dipenuhi, yang mana menyebabkan kos akan meningkat dan harga juga akan turut meningkat. Inflasi akan membawa kesan yang negatif kepada ekonomi sesebuah negara. Antaranya, kos pengeluaran akan meningkat, persaingan akan menjadi sengit. Ini disebabkan oleh firma-firma yang berebut masuk ke dalam pasaran untuk menikmati keuntungan yang disebabkan oleh harga barang yang meningkat. Cara mengatasinya adalah syarikat multinasional perlu peka terhadap sebarang perubahan dalam keadaan ekonomi.
Okay, kerana masalah inflasi dan kemelesetan ekonomi akan menjejaskan tingkat keuntungan dan akan meningkatkan kebersaingan dalam pasaran. Risiko yang kedua adalah risiko politik. Risiko ini merupakan risiko terhadap kerugian yang dialami akibat keadaan kerajaan asing di tempat beroperasi. Tindakan yang biasa dilakukan oleh kerajaan luar akan memberi kesan kepada syarikat multinasional seperti kenaikan cukai, kestabilan politik, konflik dengan negara luar dan hubungan dengan negara luar. Tindakan-tindakan yang biasa diambil oleh kerajaan pula adalah dengan melakukan pemiliknegaraan, iaitu melakukan perampasan hak milik syarikat multinasional sama ada secara pampasan ataupun tanpa pampasan. Selain itu, kawalan penghantaran balik modal dan dividen, kawalan pertukaran mata wang asing turut dilakukan. Untuk menangani risiko politik ini, apa yang boleh dilakukan oleh syarikat multinasional adalah: 1. Mengawal sendiri elemen terpenting dalam organisasi tersebut. Selain itu, syarikat multinasional juga boleh menghindar untuk melakukan sebarang transaksi ataupun pelaburan. Yang ketiga, syarikat tersebut juga boleh menjalankan rancangan pemberhentian pelaburan, menggunakan kredit tempatan, menggunakan sumber tenaga pekerja di negara tersebut dan membeli insurans atas pelaburan yang dilakukan di negara asing. Seterusnya adalah risiko kredit. Risiko kredit merujuk kepada kegagalan negara pengekspor untuk mendapat bayaran daripada negara pengimport. Keadaan ini berlaku disebabkan oleh kaedah pengurusan yang berbeza antara negara yang terlibat dalam urus niaga. Oleh itu, cara untuk syarikat-syarikat multinasional ini menanganinya adalah: 1. Negara pengekspor perlu menyediakan kaedah pembayaran yang berkesan, iaitu penyediaan kemudahan kredit untuk negara pengimport. Selain itu, syarikat multinasional juga boleh melantik wakil untuk menerima bayaran daripada negara pengimport. Risiko yang keempat adalah pemilikan negara.
Risiko ini adalah pengambil alihan sesebuah perniagaan penting oleh kerajaan tempatan. Biasanya cenderung bagi negara yang mengamalkan sistem ekonomi sosialis ataupun perancangan pusat. Dua kaedah yang biasa digunakan adalah satu, memberikan sejumlah bayaran kepada pemilik perniagaan tersebut, iaitu memberikan pampasan kepada negara yang terlibat, ataupun tidak memberi sebarang bentuk bayaran kepada pemilik perniagaan yang diambil alih, iaitu secara tiada pampasan diberi. Untuk menangani masalah ini ataupun risiko ini, apa yang boleh dilakukan oleh syarikat yang terlibat adalah membentuk satu memorandum kerjasama yang perlu ditandatangani oleh dua buah negara yang terlibat sebagai jaminan pemilikan negara tidak akan berlaku antara kedua negara tersebut. Risiko yang seterusnya adalah penghantaran balik modal dan dividen. Ini berlaku apabila perniagaan menggunakan pekerja asing milik syarikat asing, yang mana pekerja ini akan mengirim pendapatan mereka balik ke negara asal. Manakala pelabur asing yang mendapat keuntungan perniagaan dari negara lain pula akan menyalurkan keuntungan itu balik ke negara asal. Kedua-dua keadaan ini akan melibatkan pengaliran wang keluar negara. Kaedah menanganinya adalah pihak kerajaan perlu menguatkuasakan undang-undang yang berkaitan, iaitu kerajaan boleh menghadkan jumlah modal ataupun wang keluar negara oleh pelabur tempatan. Bagi syarikat asing pula, kerajaan boleh menetapkan syarat-syarat yang mewajibkan perkongsian pemilikan aset dengan masyarakat tempatan dan pengambilan pekerja tempatan. Risiko yang terakhir adalah kadar pertukaran wang. Kadar pertukaran wang menggambarkan kedudukan nilai mata wang tempatan berbanding mata wang asing. Nilai mata wang yang sentiasa berubah-ubah akan menyebabkan kadar pertukaran wang asing menjadi tidak stabil. Dan keadaan ini turut menjejaskan nilai dan operasi perniagaan antara bangsa itu sendiri. Apa yang boleh dilakukan oleh pihak kerajaan adalah satu, dengan menggunakan rizab emas ataupun mata wang asing. Dan yang kedua adalah menetapkan nilai mata wang tersebut. Okey, para pelajar sekalian, setakat itu sahaja perkongsian untuk kali ini. Okey, kita jumpa lagi untuk perkongsian pada masa akan datang untuk tajuk-tajuk yang lain pula. Okey, terima kasih daripada cikgu dan jangan lupa like, share dan subscribe channel Cikgu Suri. Terima kasih.